Baik, bersama dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9 yang dijadualkan berlangsung pada pukul 2.30 petang ini, kami di Astro Awani akan bawakan kepada anda perkembangan dan juga analisis awal berkaitan dengan apakah cabaran yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menjawat jawatan nombor 1 negara itu, dan bagaimana sebenarnya pembentukan kabinet yang lebih efektif untuk pastikan bahawa negara ini dapat dibawa keluar daripada dua krisis ekonomi dan juga kesihatan yang begitu teruk melanda negara ketika ini. Dan saya mahu mendapatkan pandangan daripada Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam, untuk kita sama-sama bincangkan reformasi kesihatan yang pernah pun dinyatakan ataupun dikeluarkan kenyataan oleh Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan kita, bagaimana COVID-19 ini sebenarnya menyedarkan kita berkaitan dengan lopong-lopong tertentu yang perlu diperbaiki dalam sistem kesihatan negara, dan reformasi itu juga perlu dilakukan dengan kadar segera untuk kita menepani bukan sahaja COVID-19 tetapi juga pandemik lain yang belum lagi muncul di dalam dunia ini, tetapi langkah berjaga-jaga perlu dimulakan daripada awal. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Datuk. Kita nak lihat kepada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Pertama sekali, mungkin Datuk boleh jelaskan cabaran Perdana Menteri untuk melihat kepada isu kesihatan negara yang begitu kritikal sekali. Apa cabaran-cabaran utama dan juga perkara utama pokok yang perlu diselesaikan dahulu? Ya, terima kasih kepada Astro Awani. Saya rasa sebagai pemegang taruh dalam sistem kesihatan, pakar-pakar kesihatan awam dan juga staf di Kementerian Kesihatan dan juga di kementerian-kementerian yang terlibat dengan perkhidmatan kesihatan di Malaysia memang menunggu apakah yang akan berlaku selepas ini, siapakah yang akan memimpin Kementerian Kesihatan dalam menangani isu berkaitan dengan COVID-19, kerana kita tahu bahawa inilah cabaran paling besar yang kita hadapi sekarang, kerana sistem kesihatan kita dikatakan sudah hampir lumpuh dahulu dalam seminggu dua yang lepas ini disebabkan oleh bilangan kes yang meningkat. Setiap hari kita melihat bilangan kes rekod baru yang melebihi daripada 20,000. Semalam saja saya kira lebih daripada 22,000. Jadi saya rasa sebagai mungkin Perdana Menteri baru kita akan mengumumkan nanti siapakah yang akan dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Dan saya rasa ini adalah merupakan satu elemen penting dalam perkhidmatan kesihatan, kerana kepimpinan perkhidmatan kesihatan bergantung juga dengan secara langsung kepada siapakah yang memimpinnya dan siapakah menteri yang akan memimpin perkhidmatan tersebut. Beberapa kelemahan yang kita dapati dalam 18 bulan yang lepas ini yang dihadapi oleh Kementerian Kesihatan dalam menangani isu berkaitan dengan COVID-19 harus diperbaiki. Kita memerlukan seorang Menteri Kesihatan yang dapat memberikan kepimpinan yang efektif, dan juga kita harus juga harapkan bahawa tidak berlaku intervensi politik apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak profesional, terutama sekali pakar-pakar kesihatan awam, berkaitan dengan kaedah untuk mengawal dan juga tindakan-tindakan untuk mengawal COVID-19 ini, supaya secara profesional kita dapat menangani masalah ini. Kita dapati beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemimpin politik pada barisan kabinet yang lepas itu memberikan beberapa masalah besar kepada sistem kesihatan, terutama sekali untuk memperbaiki bagaimana kita mengawal kes-kes yang mana berlaku outbreak dan juga bilangan kes yang meningkat dari masa ke semasa. Jadi yang pertama sekali saya rasa tugas utama yang harus dipikul oleh Kementerian Kesihatan yang mungkin dipimpin oleh seorang menteri yang baru nanti adalah untuk memperbaiki roll out daripada vaksinasi. Sekarang ini kita masih lagi rendah liputannya, iaitu sekitar 37% saya lihat dalam rekod yang terkini. Ini terlalu rendah dan daripada apa yang kita harapkan, kerana kita tahu bahawa sukar untuk kita mencapai immunity kelompok dengan adanya varian Delta yang baru, maka tindakan yang lebih efektif harus kita lihat. Masalah roll out vaksin ini masih lagi menghadapi banyak masalah, terutama sekali bagaimanakah PPV tadi berfungsi, bagaimanakah ahli masyarakat yang punya risiko tinggi dapat mendapatkan vaksin dengan sebaik mungkin.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi bilangan kes yang meningkat daripada masa ke semasa itu, 98% daripadanya adalah merupakan kes kategori 1 dan kategori 2. Cabaran utama yang akan dilakukan oleh Barisan Pimpinan Kementerian Kesihatan pada masa hadapan adalah bagaimana kita memberikan tumpuan supaya kategori 1 dan kategori 2 ini yang merupakan the main bulk of the cases ini dapat ditangani supaya tidak berlaku bilangan kes yang dibawa ke hospital dalam keadaan sudah mati, brought in dead. Sehingga sekarang pun hampir 25% ke 30% daripada kes-kes ini mati apabila sampai ke hospital. Ini adalah merupakan satu perkara yang kelemahan utama yang perlu diperbaiki dari segi hubungan di antara ahli-ahli masyarakat yang dilakukan kuarantin di rumah dan sebagainya dengan apa yang berlaku untuk mencapai perkhidmatan di hospital. Jadi sistem rujukan itu harus diperbaiki daripada masa ke semasa. Seterusnya, cabaran yang akan dihadapi pada masa hadapan adalah bagaimana kita hidup bersama-sama dengan COVID-19 ini. Jadi kita lihat aktiviti terakhir yang dilakukan oleh Barisan Kabinet yang lepas adalah untuk membuka beberapa sektor ekonomi. Jadi kita tahu bahawa apabila sektor ekonomi ini dibuka, kalau tidak dibuka dengan berhati-hati, tidak dibuka dengan kaedah yang terkawal, mungkin bilangan kes yang akan terus meningkat, terutama sekali kes kategori 3 dan kategori 4 dan 5, dan ini kita harap tidak akan berlaku. Jadi langkah-langkah itu harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya adalah kita harapkan peruntukan kewangan yang stabil dapat disalurkan terus kepada Kementerian Kesihatan bagi memastikan supaya semua aktiviti-aktiviti untuk mencegah dan juga mengawal pandemik ini dapat dijalankan dengan baik. Dan pada masa yang sama, seperti mana semua daripada penduduk Malaysia dan juga pengamal dan juga penganalisis politik mendapati bahawa salah satu elemen penting adalah kita harapkan tidak berlaku korupsi ataupun rasuah. Jadi elemen rasuah di dalam Kementerian Kesihatan kita harapkan terus dapat dikekang supaya peruntukan kewangan yang banyak, yang besar yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan itu dapat digunakan sebaik mungkin untuk mengawal pandemik dan tidak bocor kepada pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Jadi itulah langkah-langkah saya rasa yang perlu kita perbaiki untuk memastikan bahawa kita berjaya mengawal pandemik ini dengan lebih berkesan dan juga dapat memberikan impak positif dalam masa yang panjang. Dan Datuk, tumpuan juga terarah kepada pelantikan dua jawatan yang seperti Datuk katakan, Menteri Kesihatan dan juga Menteri yang akan menjalankan tanggungjawab program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK itu sendiri untuk pastikan bahawa kadar vaksinasi imuniti kelompok dicapai secepat mungkin. Bagaimana Datuk rasakan peranan individu bagaimana sepatutnya yang menyandang dua jawatan penting yang begitu krusial sekarang ini untuk Malaysia berubah ataupun melangkah keluar daripada era pandemik COVID-19 ini. Sekiranya individu yang telah pun menjalankan tanggungjawab yang baik ketika kerajaan terdahulu, adakah Datuk rasakan individu berkenaan patut dikekalkan ataupun sebenarnya perlu beri peluang kepada idea-idea baru daripada individu-individu yang lain pula? Bagaimana, Datuk? Kalau kita lihat kedua-dua pemimpin politik di dua kementerian yang lalu telah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi ada banyak kelemahan-kelemahan juga yang kita tahu yang boleh diperbaiki. Saya rasa elemen penting yang harus kita fikirkan dalam mungkin akan dipikirkan oleh Perdana Menteri baru adalah untuk mencari mereka yang betul-betul mempunyai pengalaman yang baik dalam mengendalikan COVID-19 ini, dan juga pemimpin di kedua kementerian ini di peringkat politik itu merupakan orang yang dapat menerima idea daripada pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar lain untuk meneruskan aktiviti. Kita dapati di segi program vaksinasi banyak kelemahan yang kita lihat, walaupun kita berjaya meningkatkan tahap vaksinasi kepada kadar yang tertinggi, tetapi ini harus dimaintainkan. Pada masa yang sama kita lihat masih lagi lewat, masih lagi lambat kerana 37%. Negara lain sudah melebihi lebih daripada 50%. Dan kita dapat lihat bahawa kesannya kalau tahap vaksinasi ini ditingkatkan
cepat sekali bilangan kes di kalangan penduduk akan turun. Jadi saya rasa elok kalau kita mencari pemimpin politik yang akan memimpin kedua-dua kementerian ini, mereka yang mempunyai pengalaman dan juga mereka yang mempunyai sikap keterbukaan, dan yang penting adalah mereka yang boleh bekerjasama dengan kaki tangan yang bekerja di Kementerian Kesihatan supaya kedua-dua menteri dan juga pemimpin tertinggi kementerian dapat bekerjasama bagi memastikan kedua-duanya sehaluan dan dapat menyelesaikan banyak masalah yang akan dihadapi. Kita harapkan tidak terpisah di antara pemimpin politik dengan pemimpin tertinggi Kementerian Kesihatan, iaitu the civil servant yang bekerja di sana, supaya kedua-dua pihak ini bekerjasama dengan baik untuk memperbaiki apa yang telah pun dilakukan dalam barisan kabinet yang dahulu. Dan Dato' Sri, dalam masa yang sama juga ketika mana Kerajaan Perikatan Nasional memerintah, kita dapat lihat sebenarnya betul ada dua imbangan yang perlu kita lakukan sekarang ini, kesihatan dan juga pembukaan semula ekonomi. Sekarang kita dah buka pembukaan ekonomi. Tetapi bagaimana sebenarnya kerjasama yang jitu perlu ditunjukkan oleh pihak kerajaan. Tak kisahlah anda memegang tampuk kementerian yang mana, tetapi sebenarnya sekiranya data dan juga fakta sains itu kita kaitkan, ia boleh dilakukan secara serentak, tetapi perlu dengan SOP-SOP tertentu yang begitu ketat dan sebagainya. Tapi kita lihat ada sedikit percanggahan idea perselisihan faham ketika mana beberapa kementerian bercanggah dengan Kementerian Kesihatan. Ada yang mahu membuka ekonomi dengan secepat mungkin, tapi Kementerian Kesihatan dilihat walaupun isu-isu sebegini sebenarnya tidak ditunjukkan, dinampakkan dalam kalangan mata rakyat itu sendiri, tapi kita semua sebagai pemerhati media juga memerhatikan perkara ini berlaku. Bagaimana sebenarnya persengketaan ataupun perselisihan faham berkaitan dengan perkara tersebut sebenarnya boleh diselesaikan dengan secara dalaman, dan apa yang perlu adalah satu kerjasama yang begitu jitu dalam kalangan kementerian-kementerian. Tidak kira siapa yang memegang tampuk dan tidak kira siapa yang memegang itu, sudah pasti tidak perlu untuk memastikan bahawa kementerian yang dipegangnya itu mempunyai orang kata KPI yang baik. Sebaiknya tak perlu tinggalkan legasi-legasi, idea-idea dan juga dasar-dasar yang sebenarnya kadang-kala membawa kepada keburukan, tetapi kita mahu mengekalkan idea-idea dasar-dasar yang baik daripada kerajaan terdahulu dibawa dalam kerajaan baru ini dan ditambah baik daripada semasa ke semasa. Bagaimana pandangan Datuk berkaitan dengan perkara ini sebenarnya? Ya, sebenarnya apa yang harus elemen penting dalam menguruskan perkara ini adalah flexibility. Jadi kerana kita tahu juga bahawa keadaan dan juga tindakan-tindakan untuk mengawal COVID-19 ini berubah dari masa ke semasa berdasarkan kepada evidence ataupun maklumat-maklumat dan yang kita perolehi dengan melihat kepada apa yang berlaku di negara-negara lain. Jadi yang penting adalah kita harus meneruskan perkara-perkara yang memberikan impak positif yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak mengulang kali perkara-perkara yang menyebabkan susah bagi kita untuk mengawal COVID-19 ini. Jadi flexibility itu harus ada, dan pastikan bahawa apabila pihak yang memberikan, mesti pihak profesional yang memberikan input kepada kedua-dua pihak tertinggi Kementerian Kesihatan dan juga pemimpin politik ni, idea-idea ini dapat dibincangkan bersama dengan secara musyawarah dan mengambil tindakan yang bersama. Dan kita tidak boleh nanti, kita tidak mahu satu senario di mana saling menuduh antara satu sama lain apabila kita menghadapi masalah. Jadi flexibility kedua-dua belah pihak untuk menerima pakai apa-apa praktis yang baik yang mana perlu dilakukan, perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektiviti daripada efektivitas atau keberkesanan daripada tindakan kita. Ini merupakan elemen penting, dan kepimpinan yang mempunyai ciri ini adalah merupakan kepimpinan yang amat kita harapkan. Mendengar input daripada ahli masyarakat, mendengar input daripada pakar-pakar kesihatan awam dan mengambil tindakan yang positif. Dan Datuk, dalam masa yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nesha Abdullah ada umumkan KKM sedang rangka pelan transformasi sistem kesihatan negara untuk mendapati cabaran sebarang pandemik pada masa depan. Ia babitkan pengukuhan perkhidmatan kesihatan awam, integrasi hospital awam dan juga swasta, KKM sebagai sektor autonomi diuruskan oleh Suruhanjaya Kesihatan. Pandangan Datuk dalam apa lagi yang sebenarnya perlu dilakukan dalam pelan transformasi sistem kesihatan negara ni? Mungkin Datuk ada pandangan tersendiri? Ya, sebenarnya kita berbincang di kalangan ahli-ahli profesional dalam bidang sistem kesihatan,
dan memang kita tahu bahawa COVID-19 ini merupakan suatu pembuka mata kepada penggubal polisi kesihatan di negara kita. Sistem kesihatan kita perlu kita ubah, perlu kita lakukan reformasi. Yang paling penting sekali adalah yang harus kita lakukan dengan waktu terdekat adalah untuk memperkuatkan, memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan awam, ya. Jadi ini merupakan suatu elemen yang perlu diperbaiki kerana kita tahu bahawa peruntukan kewangan dan juga sumber daya manusia yang ada dalam perkhidmatan kesihatan awam ini adalah kesihatan awam ini amat rendah sekali, dan ini mereka memerlukan suatu kaedah yang lebih efektif supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, reformasi-reformasi lain seperti reformasi untuk menguruskan human resource. Misalnya kita tahu masalah doktor kontrak tidak diselesaikan lagi. Ini merupakan satu lagi elemen penting kerana kita tahu bahawa hampir 70% daripada peruntukan kewangan untuk Kementerian Kesihatan adalah untuk menguruskan sumber daya manusia ataupun human resource. Ini perlu kita perbaiki dengan lebih terperinci lagi untuk long term dan juga untuk short term. Dan Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham juga ada menyatakan bahawa Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit CDC yang juga ada sama seperti di Amerika Syarikat itu juga mungkin boleh ditubuhkan di negeri ini, ataupun bagaimana pandangan Datuk sebenarnya berkaitan dengan penubuhan CDC dan juga mungkin elemen-elemen lain yang bagi orang kata memastikan bahawa negara kita khalis daripada sebarang pandemik. Contohnya kita dah bersedia, sekarang ini kita orang masih lagi mengkaji untuk menghasilkan vaksin dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya elemen-elemen perubahan agensi-agensi yang begitu penting dalam sistem kesihatan negara ini dapat kita mungkin boleh realisasikan dalam masa terdekat ataupun nanti. Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit, sebab CDC ini juga bukan sekadar bincangkan berkaitan dengan penyakit berjangkit dan sebagainya, tapi ia mengeluarkan cadangan polisi kepada pihak kerajaan. Contohnya seperti di Amerika Syarikat, CDC arahkan moratorium pengusiran pada September 2020 kerana kehilangan lebih 20 juta pekerjaan di tengah penutupan wabak. Jadi ini adalah antara peranan-peranan yang dimainkan CDC di Amerika Syarikat juga boleh diaplikasikan di Malaysia. Bagaimana pandangan Datuk? Ya, kalau mengikut pandangan saya, perkara yang paling penting yang dilakukan sekarang kalau kita nak menubuhkan apa-apa institusi dan sebagainya, seharusnya institusi tersebut berada di luar daripada Kementerian Kesihatan, kerana kita tahu Kementerian Kesihatan ini merupakan satu agensi yang sudah pun besar sekarang, terlalu besar sehingga dan menjalankan berbagai-bagai fungsi. Salah satu fungsinya adalah pemberi perkhidmatan, kemudian dia juga adalah merupakan satu institusi yang melakukan penggubal polisi dan juga melakukan regulatory, kemudian menjalankan penyelidikan pada waktu yang sama dan juga latihan. 5 fungsi yang dilakukan oleh kementerian ini sebenarnya merupakan menyebabkan kementerian tidak boleh bergerak dengan secara efektif. Kita perlu melihat kembali kalau kita nak menubuhkan misalnya suatu pusat seperti mana yang ada di Amerika Syarikat untuk mengawal penyakit berjangkit, kita harus melihat bagaimana pusat tadi berdiri. Kalau kita tetap letakkan di bawah Kementerian Kesihatan, saya rasa ini tidak akan membantu negara kita. Harus CDC akan kita tubuhkan ini harus independen, luar daripada Kementerian Kesihatan, supaya pakar-pakar daripada Kementerian Pengajian Tinggi, pakar-pakar kita yang berada di beberapa universiti-universiti tempatan dan sebagainya dapat memberikan sumbangan yang efektif. Kalau kita meletakkannya di dalam keadaan yang sama, maka ini merupakan satu masalah yang paling besar yang akan kita hadapi dan tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah, malah akan menambahkan birokrasi saja. Kalau nak menubuhkan CDC misalnya, CDC ini harus keluar daripada Kementerian Kesihatan, independen, supaya semua pihak Kementerian Kesihatan dan juga lain-lain kementerian dapat memberikan sumbangan supaya ianya dapat dilaksanakan. Jadi Kementerian Kesihatan harus diperkecilkan supaya fokusnya kepada pertama sekali memberi perkhidmatan kesihatan, yang kedua menjalankan fungsi-fungsi sebagai regulator dan juga fungsi-fungsi sebagai penggubal polisi. Tetapi misalnya kalau kita nak melakukan penyelidikan merupakan satu perkara yang harus diberikan tumpuan oleh Kementerian Kesihatan saja, kerana kekuatan untuk menjalankan penyelidikan terutama membangunkan vaksin berada di universiti. Jadi mereka ini mempunyai kaki tangan yang lebih terlatih, dan ini yang harus dilakukan. Jadi ini merupakan satu reformasi besar daripada Kementerian Kesihatan yang harus kita lihat, di mana Kementerian Kesihatan harus menjalankan core functionnya dan bukan
menjadi apa yang kita sebut hari ini sebagai jack of all trade and master of none. Ini yang kita harus elakkan. Jadi ini merupakan cabaran yang besar yang perlu dihadapi, yang akan kita perlu dilakukan mungkin oleh barisan pimpinan politik dan juga Menteri Kesihatan yang baru ini. Dan Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyentuh berkaitan dengan strategi keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Ketika ini nampak gaya dan juga lihatkan kepada pemerhatian kita, vaksinasi merupakan senjata utama. Tetapi WHO telah pun memberikan amaran bahawa kemungkinan besar COVID-19 akan menjadi endemik dan kita perlu hidup dalam keadaan bersama-sama dengan virus yang ada di sekeliling kita ini. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk berpandangan bahawa strategi-strategi untuk kita hidup bersama dengan COVID-19 ini? Ada yang melontarkan cadangan bahawa kit-kit ujian seringan yang ada di pasaran itu diberikan subsidi, kurangkan harga dan sebagainya supaya semua keluarga boleh membeli supaya dapat tahu dekat mana virus itu ada kalau ada dalam komuniti. Yang keduanya berkaitan dengan vaksinasi, pasaran vaksinasi itu perlu dibuka dengan lebih luas supaya syarikat-syarikat swasta boleh juga membuat pembelian tanpa melalui agensi-agensi kerajaan. Dan dalam masa yang sama juga ubat-ubat yang sedang dibangunkan, contohnya pagi ini AstraZeneca telah pun membuat ataupun mengeluarkan data awal ubat untuk merawat COVID-19, cegah daripada gejala serius dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita perlu membuka ruang yang lebih luas selain daripada vaksinasi sebagai senjata utama, tetapi juga strategi-strategi lain yang perlu dirangka daripada sekarang ini untuk kita keluar daripada pandemik dan hidup bersama dengan virus, Datuk. Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku di negara-negara yang sudah pun lebih maju daripada kita, yang sudah advance dari segi mengawal COVID-19 ini, memang langkah yang seterusnya adalah untuk memastikan kita menangani fasa endemik ini. Semasa fasa endemik ini, kita harus pastikan bahawa segala bantuan diberikan kepada ahli masyarakat untuk berfungsi seperti biasa supaya dapat meneruskan aktiviti-aktiviti ekonomi. Jadi salah satu perkara yang penting adalah masih lagi vaksinasi. Vaksinasi ataupun imunisasi ini harus kita teruskan, tetapi mungkin menggunakan kaedah yang lain di mana kita tidak boleh lagi menggunakan pusat-pusat pemberian vaksin ini sebagai pusat utama untuk memberikan vaksin, kerana apabila berada dalam fasa endemik ini, maka kita harus menggembling sistem kesihatan yang sedia ada. Jadi saya amat berharapkan supaya kita melibatkan klinik-klinik swasta dan juga hospital-hospital swasta untuk terlibat dalam memberikan vaksin dan di fasa endemik ini. Selain daripada itu, bahagian kesihatan awam harus memberikan tumpuan supaya memberikan pendidikan kesihatan kepada ahli masyarakat, bagaimana melakukan ujian-ujian kendiri dan sebagainya. Mungkin idea yang baik sekiranya kita memberikan subsidi untuk ujian ataupun ujian COVID-19 sendiri tadi seperti mana yang dilakukan oleh beberapa negara maju, tetapi ini mempunyai implikasi kewangan yang agak tinggi, tetapi perlu. Dan ini harus kita pikirkan. Jadi kita tidak boleh lari daripada berada dalam fasa endemik supaya ekonomi kita terus berjalan dan supaya ahli masyarakat dapat berfungsi seperti biasa di peringkat di fasa endemik nanti. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, Pakar Kesihatan Awam atas perkongsian bagaimana sebenarnya negara boleh keluar daripada pandemik COVID-19 dan bagaimana peranan yang perlu dimainkan oleh kepimpinan tertinggi kerajaan yang bakal dilantik dan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh Perdana Menteri yang ke-9, bakal Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kita jangkakan akan dilantik pada pukul 2.30 petang nanti, dan kami akan bawakan sesi pelantikan upacara dan sebagainya pada sebelah petang, tetapi sebelah pagi kita akan fokuskan bagaimana sebenarnya pembentukan sebuah kerajaan itu memastikan bahawa negara keluar daripada era pandemik COVID-19, hidup bersama virus dan sebagainya, strategi mitigasi, dan dalam masa sama juga mengangkat suara rakyat di peringkat yang tertinggi. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Saksikan laporan komprehensif istiadat angkat sumpah Perdana Menteri Malaysia ke-9 secara langsung pada 21 Ogos jam 2.30 petang di Astro Awani.